Assalamualaikum. So hari ini kumpulan kami ingin membentangkan topik 4 dan topik 5 tentang asas komunikasi perniagaan. Isi kandungannya ialah kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif, ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan, tujuan komunikasi di tempat kerja, saluran komunikasi formal, rangkaian komunikasi formal, kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal, saluran komunikasi tidak formal dan kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Oke guys, yang pertama ialah kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif. Yang pertama ialah kemahiran komunikasi interpersonal. Kemahiran komunikasi interpersonal ini dia macam perbincangan dengan rakan sekerja untuk menyelesaikan masalah kerja atau berbual mesra dengan pelanggan. Dua ialah kemahiran pembentangan. Kemahiran pembentangan ini dia macam kita ingin membentangkan laporan projek kepada di hadapan pihak pengurusan dengan menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, kemahiran pengucapan awam. Contohnya memberi ucapan semasa majlis besar-besaran yang terdapat ramai lebih daripada 10 orang untuk melancarkan atau mempromosikan produk. Keempat, kemahiran tindak balas. Kemahiran tindak balas ni dia dapat pujian daripada rakan sekerjanya selepas berjaya menyelesaikan tugas atau menerima cadangan daripada bos untuk menambahbaikkan kerja yang dia buat. Yang kelima pula, kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ni mendengar dengan teliti apabila pelanggan memberi komen mengenai kita punya produk lah, dia macam ada kesalahan ataupun kebaikan yang ada dalam produk yang kita jual. Okey, yang terakhir pula ialah kemahiran pengurusan maklumat. Kemahiran pengurusan maklumat ni contohnya menyusun data pelanggan untuk membuat laporan jualan dan mengantar kepada pasukannya. Dengan mengumpul, menganalisis ataupun menyampaikan maklumat yang berkesan. Ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan. Yang pertama ialah kesempurnaan. Kesempurnaan ni dia macam kamu ingin menyampaikan maklumat dengan kamu punya rakan, macam kamu adakan perjumpaan ke, mestilah kamu mesti bagi tahu tempat, masa, begitu kan. Dia tu begitulah untuk sampai dengan kawan kamu tu dengan lengkap dan sempurna. Yang kedua pula ringkas. Ringkas ni dia macam ringkas dan padat lah, dia macam terus pada maksud saja. Macam macam pensyarah kamu suruh antar laporan jam begini. Terus itu yang singkat, ringkas dan padat lah orang bilang. Tiga pula pertimbangan. Menunjukkan rasa hormat dalam kamu punya perbualan, teguran begitu. Maksudnya dah paham kamu punya masalah begitulah. Okay. Yang keempat pula insan. Insan ni dia macam kamu bercakap dengan orang tu mestilah cakap baik-baik kan, takkanlah mau mengencang kan gitu. Kamu cakap dengan baik-baik, itulah insan yang macam mengucapkan selamat datang, terima kasih begitu. Okey. Kelima pula kejelasan dalam menyampaikan sesuatu begitu, menyampaikan bahasa yang mudah dipahami. Keenam pula ketepatan dalam fakta. Maklumat yang kamu sampaikan tu tepat, supaya kamu antara satu sama lain tidak ada salah paham antara maklumat tu, kamu mesti sampaikan dengan jelas. Terakhir, penekanan ni penekanan pada perkara yang penting. Kamu mesti macam mana cakap ya, macam maklumat penting tu kamu mesti lebihkan perhatian supaya pelanggan tahu apa yang patut dibuat lah begitu. Rasa segan lah untuk minta tolong sama orang satu tempat kerja kan. Oke, lepas tu yang ketiga kalau macam ini yang ada kan sebenarnya boleh bagi motivasi kawan
rekan sekerja pun boleh bagi motivasi sama kita kalau macam dia nampak kita nih rajin apa semua. Pengurus pun boleh nampak kita rajin, dia akan bagi kita pujian. Nah, saat kita mungkin sudah sampai target kah sales tim tuh, ataupun kita sudah kita sudah kita sudah buat kerja yang bagus. Gitu. Kalau kita sudah buat kerja yang bagus mesti kena puji kan, jadi itu membuatkan kita rasa macam semangat mau kerja lagi lah. Kalau kita semangat mau kerja, jadi kita tidak rasa malas lah. Gitu. Itulah pentingnya kenapa komunikasi di tempat kerja nih. Kalau komunikasi di tempat kerja nih tidak bagus, udah bagus saja kita merasa macam malas, tidak rajin, rasa macam awkward macam rasa terpinggir. Gitu. Oke, yang habis untuk bagian tujuan komunikasi, kita pergi saluran komunikasi formal pula. Oke, saluran komunikasi formal ini dia lebih simple daripada tujuan komunikasi di tempat kerja tuh. Saluran komunikasi ini dia lebih kepada surat resmi, surat tawaran kerja, lepas tuh calon yang berjaya dapat diterima kerja di tempat tuh, macam syarikat tuh dia terima dia, lepas tuh dia bagi surat resmi sama tuh orang yang datang interview. Gitu. Sebenarnya dia digunakan untuk urusan resmi dan penting nih yang perlu disimpan sebagai rekod. Sebab kan dia perlukan COP. Jadi yang menunjukkan saluran komunikasi formal ini dia lebih simple daripada tujuan komunikasi di tempat kerja tuh. Saluran komunikasi ini dia lebih kepada surat resmi, surat tawaran kerja, lepas tuh calon yang berjaya dapat diterima kerja di tempat tuh, macam syarikat tuh dia terima dia, lepas tuh dia bagi surat resmi. Seterusnya ialah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Antara kebaikannya ialah teratur dan sistematik. Setiap pekerja tahu siapa ketua mereka dan apa tanggungjawab mereka. Contohnya, dalam sebuah kilang pekerja pengeluaran melapor kepada penyelia dan penyelia melapor kepada pengurus pengeluaran. Seterusnya ialah mudah dikawal dan dipantau. Struktur formal memudahkan pengurus menilai prestasi mereka. Contohnya, penilaian kerja yang dilakukan secara berkala dan mengikuti hierarki. Contohnya mengikuti hierarki macam mengikuti peraturan semasa bekerja dan mengikuti prosedur ketika bekerja. Seterusnya, jalur komunikasi yang jelas. Jalur komunikasi yang jelas ni macam komunikasi macam menyampaikan maklumat mengikut maklumat yang tetap lah untuk mengelakkan salah faham. Contohnya dalam setiap bekerja kan ada yang menyampaikan maklumat, kadang ada yang salah inform, bagi tahu apa semua, itu akan macam menyebabkan kesalahfahaman lah begitu. Selain daripada itu, ada 3 kelemahan struktur organisasi formal. Yang pertama, kurang fleksibel. Kurang fleksibel ni macam sukar menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak kerana prosesnya lambat. Contohnya, menukar waktu kerja yang memerlukan kelulusan yang bertingkat. Dan yang kedua, komunikasi satu hala. Arahan biasanya datang dari atas sahaja. Dan maklum balas dari pekerja tidak diberi perhatian. Contohnya macam staf bawahan rasa tidak didengar apabila mereka menghadapi masalah. Macam contoh, mereka kan staf bawahan, jadi dorang rasa dorang macam sukar untuk dipercayai lah jika ada masalah. Ya, sebab dorang kan staf bawahan, jadi macam orang yang staff yang atas daripada dorang ni macam susah untuk mempercaya dorang apa yang menghadapi masalah lah begitu. Selain daripada itu, proses membuat keputusan yang lambat.
Keputusan memerlukan persetujuan dan beberapa peringkat. Contohnya, meluluskan pembelian alat baru mengambil masa yang berminggu. Selain itu, saluran komunikasi tidak formal. Apa itu saluran komunikasi yang tidak formal? Komunikasi ini berlaku secara spontan, tidak melalui saluran rasmi organisasi. Contoh saluran komunikasi yang tidak formal ialah perbualan santai antara pekerja. Contohnya, dua rakan sekerja berbual semasa rehat makan tengah hari tentang perubahan tempat duduk di pejabat, macam sembang-sembang kosong di tempat rehat, tempat mereka makan tengah hari, borak-borak kosong begitu, yang secara tidak formal lah, secara tidak rasmi. Selain daripada itu, aplikasi pesanan dengan segera. Contohnya, pekerja menggunakan WhatsApp untuk berbincang tentang kerja dengan cepat tanpa mengikuti protokol yang rasmi. Selain itu, perkongsian maklumat secara lisan. Contoh, seorang staf menyampaikan kabar yang didengarnya kepada rakan sekerja tanpa bukti rasmi. Dan akhir sekali, perkumpulan sosial. Contoh, majlis sambutan hari jadi pekerja boleh menjadi tempat mereka berbincang tentang isu kerja yang tidak rasmi. Macam contoh, mereka ada di tempat sambutan hari jadi atau sambutan mana-mana saja, mereka boleh berbincang tentang kerja dengan secara yang tidak rasmi. Seterusnya ialah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kebaikannya ialah maklumat sampai lebih cepat. Komunikasi tidak perlu menggunakan yang saluran rasmi. Contohnya, seorang staf memaklumkan perubahan lokasi mesyuarat kepada rakan sekerja dengan melalui message. Macam contoh, mereka hantar pesanan daripada WhatsApp atau message mengenai macam contoh ada perubahan waktu mesyuarat begitu, macam apa-apa info yang tidak rasmi lah melalui pesanan WhatsApp atau message. Selain itu, mewujudkan suasana kerja yang mesra. Macam contohnya, membantu pekerja berasa lebih selesa dan rapat antara satu sama lain. Contohnya hubungan mesra menyebabkan kerja sekumpulan menjadi lebih serasi dan berkesan. Selain itu, meningkatkan kerjasama. Staf lebih mudah bekerjasama apabila mereka saling mengenali secara formal. Contoh, kerja selesai dengan cepat kerana staf sanggup membantu tanpa disuruh. Selain daripada itu, ada kebaikan dan ada kelemahannya juga. Kelemahannya ialah penyebaran maklumat yang tidak sahih. Contohnya, gosip atau andaian boleh menyebabkan salah faham. Macam diberikan satu contoh, seorang staf terdengar huru-hara pengurangan staf, lalu menyebarkan tanpa kepastian. Selain itu, sukar dikawal oleh pengurusan. Maklumat tersebar tanpa kawalan boleh menjejaskan organisasi. Contoh, isu dalaman bocor kepada pihak luar sebelum ia diumumkan secara rasmi. Macam contoh, orang menyebarkan maklumat yang belum pasti dan yang belum dirasmikan, tapi mereka cepat-cepat untuk mengeluarkan yang macam benda belum pasti, yang di-sharekan kepada orang lain yang benda pun belum jadi dan belum pastilah begitu. Selain itu, kurang profesional. Jika digunakan berlebihan, ia boleh mengganggu etika kerja. Contohnya, pekerja lebih suka berbual dalam message tidak rasmi berbanding guna email rasmi. Dan kesimpulannya ialah kita haruslah bekerja sama dalam bersama pekerja dan menyesuaikan diri, dan jangan mementingkan diri sendiri semasa bekerja.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.